Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadis yang ke-40 Umdatul Ahkam dalam bab haid. An Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah ustuhidat 7 sinin fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika fa'amaraha an taghtasila fakanat taghtasilu likulli salah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya dia ada beritahu, Aisyah radhiyallahu anha dia kata, sungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh dia datang darah istihadah. Dia kena darah istihadah. Keluar darah istihadah 7 sinin, dia kena penyakit ni 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, lalu dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Macam mana nak buat? Fa'amaraha an taghtasila, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia supaya dia mandi. Fakanat taghtasilu likulli salah. Makanya Ummu Habibah dia mandi setiap kali solat. Setiap kali nak solat, dia mandi. Hadis ni yang ada kaitan dengan yang keluar darah perempuan yang keluar darah istihadah, yang mana darah istihadah tu yang berlawanan dengan darah haid. Darah haid, tak boleh solat, tak boleh puasa, amalan-amalan semua sekali tak boleh. Manakala istihadah, dia sama dengan orang yang suci tak datang haid. Cuma bezanya dia ada kena penyakit yang mana keluar darah berterusan. Macam darah haid. Macam darah haid tapi tidak darah haid. Kerana datang tu bukan pada waktu yang kebiasaan datang. Jadi bila gitu dia tanya Nabi SAW, maka Nabi SAW memberi jawapan perintahnya supaya mandi. Perintah mandi sini kira-kiranya berlakulah khilaf di kalangan ulama. Maka sini nak beritahu ikhtilaf ulama, adakah wajib mandi bagi orang perempuan yang selalu yang keluar darah istihadah ini, adakah wajib bagi dia untuk mandi setiap kali nak solat ataupun tidak? Ini khilaf ulama. Sebahagian ulama berpendapat kata wajib, beramal dengan hadis-hadis yang seumpama dengan hadis ini, dan juga dalam kitab-kitab sunan yang lain, kita hadis-hadis sunan yang lain. Manakala pendapat jumhur ulama di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan mereka adalah Ali ibn Abbas, Aisyah, dan golongan tabi'in, tabi'in, seperti Abu Hanifah, Malik, tabi'in, dan juga Ahmad,
berpendapat kepada tidak wajib mandi. Dalil mudah saja, dalil kerana tidak ada pemberitahuan perintah daripada Nabi SAW suruh mandi. Maka bila perintah, maka wajib. Manakala jawapan jumhur ulama tentang yang mengatakan wajib, yang kata Nabi yang perintah, sebenarnya kali bukan Nabi perintah, itu adalah amalannya Ummu Habibah sendiri. Dia mandi setiap kali solat. Bukanlah ia bentuk perintah yang muktamad daripada Nabi SAW, yang mana setiap kali solat mandi. Dan perintahnya Nabi sebenarnya kali adalah perintah umumnya mandi, yang mana mandi setelah daripada terlepas waktu haid yang sebenar. Ya. Mana bila darah istihadah, biasanya si perempuan ini dia contoh ginilah 1 hingga 7 hari bulan biasanya dia datang haid. Maka darah istihadah dia tu pada akhir bulan, maka masuk awal bulan, maka awal bulan tu dia kira haid lah. Walaupun dia bersambung dengan darah istihadah yang dia selalu keluar. Sehinggalah ke 7 hari. Maka hari yang ke-8 tu kira-kiranya keluarlah juga darah kerana darah istihadah berlaku pada dia. Tetapi yang ke-8 hari itu kena mandi. Maka perintah Nabi SAW adalah perintah yang suci daripada haid lah maknanya, mana terlepas pada waktu haidnya. Seperti mana hadis yang sebelum pada ini. Maka mandilah, itu mandi, tapi mandi situ bukan mandi istihadah, itu mandi adalah mandi haid. Dan begitu juga di kalangan ulama memberitahu, tidak ada di dalam Bukhari dan juga Muslim yang adanya perkataan daripada Nabi SAW yang memerintahkan supaya mandi. Tetapi dalam kitab-kitab sunan yang lain ada. Kitab-kitab sunan yang lain ada. Jadi melalui hadis ini sebenarnya kali adalah nak beritahu hukum wajib mandi setelah daripada habisnya waktu bilangan hari haidnya. Setelah habis, setelah tamat tempoh hari yang kebiasaan si perempuan ini datang haid, maka bila habisnya tempoh, kenalah dia mandi. Walaupun selepas pada mandi itu keluar apa semua sekalipun, tak ada mandi yang barulah. Cuma cerita daripada Ummu Habibah, yang mana Ummu Habibah ni dia mandi setiap kali nak solat. Itu yang daripada Ummu Habibah, itu ijtihad daripada Ummu Habibah. Jadi kesimpulannya, kalau yang mandi sekalipun, mandi tidak mengapanya ya mandi, sebab tu sebahagian ulama berpendapat kata sunat mandi. Sunat bagi orang yang datang istihadah ni mandi. Walaupun tidak wajib tetapi disunatkan mandi. Habis itu hadis yang ke-41. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun wa kana ya'muruni fattaziru fayubashiruni wa ana ha'id wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif fa aghsiluhu wa ana ha'id. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku selalu mandinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan daripada satu bekas air sahaja. Kilana, kedua-dua kami ni sebenarnya kali mandi itu dalam keadaan mandi junubun, mandi junub. Dua-dua mandi junub, Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu bekas saja. Wa kana ya'muruni, dan dia perintah dan juga ni bukan masa cerita mandi itulah. Ini yang masa ketika haid juga. Masa ketika haid juga Nabi SAW memerintahkan kepada aku supaya bercawat. Fa'ataziru, lalu aku pun bercawat. Fayubashiruni, lalu dia bermesra-mesra dengan aku, menyentuh-nyentuhnya aku, meraba-raba aku.
wa ana haid, dalam keadaan aku tu haid. Aku datang haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya. Dan dia mengeluarkan kepala dia, dan pernah juga dia mengeluarkan kepala dia kepadaku, ke tempatku lah, mana sebelah kepala dia ke Aisyah, wahwa mu'takifun, yang mana dia masa tu iktikaf dalam masjid. Dia ulur kepala dia saja dalam rumah Aisyah, dan untuk merapikan kepala rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aghsiluhu, lalu aku pun membasuh rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana haid, dalam keadaan aku masa tu datang haid. Jadi daripada hadis ini banyaklah faedah dia. Antaranya adalah Nabi SAW dan juga isteri dia mandi bersama. Mana bila berhubungan badan bersama dan mandi juga bersama, dan menggunakan dengan satu bekas air yang mana tidak akan jadi rosaknya air itulah. Walaupun saling bergilir menggunakan air itu. Dia bukan menyelam masuk dalam tu, tetapi mana dia ambil, saling cedok lah. Nabi cedok, Aisyah cedok, ambil air daripada tu. Dan air itu suci, tidak menyebabkan rosak lah, kerana bersentuhan air kulit orang yang junub. Mana kulit orang yang junub tu tidak menyebabkan air itu pun jadi junub. Air itu tak jadi rosak. Cuma adab dianya, bila kita nak memasukkan tangan dalam tu, basuh tangan dulu, kemudian celup, tak apa. Yang seterusnya, sininya Nabi SAW nak beritahu, nak menyampaikan kepada umat dia, bahawasanya disyariatkan kepada si suami untuk mendekati isterinya yang haid. Bukannya kerana dia haid tu kita menjauh daripadanya. Kerana golongan Yahudi mereka itu tidak duduk bersama dengan isterinya yang datang haid. Tidak tidur sekali dan tidak makan bersama, kan. Dan Nabi SAW perintahkan Aisyah supaya bercawat. Maka bercawat di situ maksudnya Nabi SAW tidak berjima dengan Aisyah. Mana dia bermesra dengan Aisyah selain daripada jima. Maksudnya ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Dan daripada hadis ini juga, orang yang datang haid tak masuk dalam masjid. Secara zahir sininya, perempuan yang datang haid tidak masuk ke dalam masjid. Sebab itulah Nabi SAW mengeluarkan kepalanya ke arah Aisyah, bukan Aisyah pergi ke Nabi SAW. Yang mana ketika itu Nabi SAW sedang beriktikaf, berada di dalam masjid. Yang mana ketika itu juga Aisyah membasuh rambut Nabi SAW. Dan daripada sini maknanya, walaupun dalam keadaan iktikaf sekalipun, tidaklah dengan maksud bila iktikaf terus duduk jauh dengan isteri. Bukanlah dengan maksud iktikaf tu terus kita tolak isteri, tidak. Lebih-lebih lagi isteri itu dalam keadaan haid pun lagilah pun juga tidak. Dan perbuatan Nabi SAW ini adalah sebagai nak memberitahu contoh kepada umat bahawasanya hubungan suami isteri ini tidak terhalang walaupun datangnya haid. Cuma yang tidak bolehnya hanya bersetubuh sahaja.
Dan daripada hadis ini nak beritahu perempuan boleh je nak cucikan rambut, tidak jadi rosaknya rambut itu. Mana perempuan yang datang haid tidaklah tangan dia tu jadi menajiskan rambut Nabi, menajiskan makanan, mana tidak mengapanya dia membasuh kepala suami dia, memandikan suami dia, membasuh rambut suami dia. Dan juganya termasuk juga perempuan, mana perempuan mandi pun tidak mengapa. Mana perempuan yang datang haid boleh je dia nak mandi, perempuan yang datang haid boleh je dia nak kerak kuku, nak kerak rambut, nak potong rambut kan, mana boleh je. Nak memasak boleh je, nak menyapu rumah semua sekali boleh. Sebab ada juga fahaman-fahaman tertentu di tempat kita yang berfahaman sekiranya datang haid tidak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, mandi tak boleh basah rambut sekiranya datang haid. Ini juga rekaan yang dipegang oleh masyarakat yang didakwa atas nama Islam. Dakwa atas nama Islam atas dasar benda tu syariat, padahal bukan benda daripada syariat Allah pun kan. Tetapi didakwa macam benda tu adalah benda syariat. Sehingga kadang-kadang perempuan itu sampai yang tak sempat nak kerak kuku sebelum datang haid tu jadi panjang-panjang kuku dia. Dan tak potongnya kuku dia tu kerana datangnya haid, maka tak potong. Sepatutnya masa haid ni lah dia banyaknya masa-masa tertentu dia nak merapikan tubuh dia, nak potong kuku ke, nak potong rambut ke, nak mandi ke apa semua sekali pun masa ni lah peluang-peluang yang banyak kan. Tetapi bila di-discard maka diguna atas nama Islam, diguna atas kata itulah syariat, itulah hukum makruh lah, hukum haram lah dan sebagainya yang dikatakan itu adalah yang bukan daripada syariat Allah. Yang syariat Allah benda ni adalah aslul bara'ah dia panggil. Aslul bara'ah mana benda tu kekal, bara'ah asliyah dia panggil. Bara'ah asliyah mana benda tu adalah benda hak asalnya tak apa. Benda hak asalnya tak apa. Sekiranya benda tu tak boleh, maka mesti adanya pemberitahuan daripada Nabi SAW. Maka bila tidak ada pemberitahuan daripada Nabi, sama ada larangan ataupun apa saja yang memberi maksud tak boleh potong kuku dan sebagainya, barulah jatuh haramnya perkara itu. Sekira tidak ada, maka hukum asalnya adalah mubah. Mana hukumnya bolehlah. Tak ada apa, boleh je nak buat apa saja. Kembali kepada hukum asal. Mana hukum asal adalah boleh. Sehinggalah datangnya syariat yang melarang, mengatakan benda tu tak boleh. Habis itu, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-42. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haid fa yaqra'ul Quran. Daripada Aisyah radhiyallahu anha juga sini, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu je dia menyandarkan kepala dia fi hijri di atas riba. Wa ana haid, masa tu aku sedang dalam keadaan haid. Fa yaqra'ul Quran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran. Jadi daripada hadis ini makna bolehnya bertempel kan, makna bersentuhan bersentuhan dengan perempuan haid, dan kita baca Al-Quran sambil bersentuhan dengan perempuan yang datang haid pun tidak menjadi satu kesalahan. Dan perempuan yang datang haid juga bolehnya mendengar Al-Quran, boleh je. Dan baguslah yang mana perempuan dia tak baca Al-Quran, maka dia dengar orang lain bacakan Al-Quran kepada dia. Maknanya perempuan bila dia nak dengar orang baca Al-Quran tidak menjadi satu masalah. Dia nak belajar tafsir Al-Quran ke apa, boleh je. Bukan kata bila dia datang haid dia kena tinggalkan baca Quran, dia tinggalkan mendengar bacaan Al-Quran, belajar Al-Quran dan apa saja perkara-perkara agama apa semua, jadi dia jadi berhenti semua sekali, tidak.
Bila satu orang itu datang haid, bukanlah benda itu semua dilarang. Hanya perkara yang dilarang saja yang dilarang. Jadi daripada hadis ini nak beritahu bolehnya membaca Al-Quran. Ya. Di atas riba perempuan yang datang haid boleh. Tak ada apa. Dan sini juga nak beritahu tubuh badan perempuan yang datang haid itu suci. Boleh je kita sentuh dia. Kita boleh saja sentuh kulit dia, tidak mengapa. Tidak najis kerana dia keluar darah haid itu. Cuma darah haid itu najis lah. Jangan sentuh tangan kita pergi sentuh darah haid itu. Kalau sentuh, maka kena basuh lah, itu najis. Tetapi kulit perempuan yang tak ada terkena najis itu, mana hukum asal dia lah, mana zahirnya bersih, maka hukum dia bersih. Habis itu, hadis yang ke-43. An Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-salah. فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Hadis yang ke-43 ini daripada Mu'adzah. Dia berkata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi aku tanya dia macam mana mabalul haid. Macam mana keadaan perempuan yang datang haid? Taqdi shaum, perlukah dia qada puasa? Patutkah dia qada puasa? Wala taqdi solah, padahal dia tak qada solat. Jadi puasa kena qada, tapi solat tak perlu qada. Macam tak penting manalah. Macam gitulah. Itu bentuk soalan kemusykilan Mu'adzah yang bertanya kepada Aisyah ini. Faqalat, lalu Aisyah kata, ini Aisyah pun rasa nak marah juga lah ni. Aharuriyatu anti? Adakah kamu ni puak-puak Haruriyah? Haruriyah ni maknanya ada nisbah kepada satu tempat dekat dengan kawasan Kufah. Dekat dengan kawasan Kufah, nama tempat tu adalah Harura. Harura ni digelar golongan Haruriyah ni daripada Harura ni lah, daripada puak-puak Harura ni lah. Orang negeri Harura ni. Yang mana keluar daripada puak-puak yang di kawasan Harura ini satu firqah yang mula-mula sekali. Firqah di kalangan puak-puak Khawarij yang keluar daripada puak-puak Harura. Mana Harura ni orang awal-awal lah. Orang Harura lah mula-mula sekali jadi golongan Khawarij. Maka sehinggalah selepas pada tu digelar golongan untuk orang Khawarij ni dipanggil Haruriyah. Dipanggil Haruriyah. Maka Mu'adzah ni dia sangat arif lah benda ni. Mana Haruriyah tu tuju pada golongan Khawarij lah. Maka jawapannya Mu'adzah, lastu biharuriyah. Aku bukannya popok ada kaitan dengan popok Haruriyah, tak ada kaitan pun. Walakinni as'alu. Akan tetapi aku ni nak tanya saja. Faqalat, lalu berkatanya Aisyah, kana yusibuna dzalika. Perkara ini juga pernah ditimpa musibah ini, musibah seperti itu kepada kami sebelum pada ni pun pernah juga. Bukan kata ni je. Dulu pun benda ni pun jadi masalah besar lah di kalangan kami dulu, pok-pok perempuan ni. Maka
solusi dia gana, jawapan daripada Nabi SAW macam mana? Fanu ammaru biqada'is salat, maka diperintahkan kepada kami biqada'is saum, untuk qadakan puasa. Puasa kena qada. Wala nu'ammaru biqada'is salat, dan tidak diperintahkan kepada kami untuk qada solat. Itu muktamad lah. Tak perlu tanya apalah, tak perlu petika apalah. Itu daripada Nabi sendiri. Mana daripada Nabi, daripada Allah yang suruhnya qada puasa saja. Solat tidak perlu qada. Solat tu tidak perlu qada. Kalau nak qada tu bukan main banyak lah nak kena qada kan. Tapi jawapan hikmah di kalangan ulama, dia jawab kalau puasa ni setahun sekali, 1 bulan sebulan dalam 1 tahun kan. Maka sesuailah untuk diqadakan. Sesuailah untuk diqadakan. Manakala solat ni hari-hari kena solat. Hari-hari kena solat. Maka bentuk kemurahan daripada Allah Ta'ala, bentuk rukhsah daripada Allah Ta'ala, bila perempuan datang haid, setiap hari yang dia datang haid itu, dia tak solat dan tak perlu qada. Berbeza dengan puasa, puasa dia kena qada. Jadi daripada hadis ini, mana perempuan yang datang haid kena qada, kena qadanya puasa dan tidak perlunya qada solat. Kerananya solat itu berulang kali setiap hari 5 kali. Maka ia adalah bentuk ibadah yang berterusan, tak ada waktu rehat pun, kan? Maka benda yang hari-hari ini bila nak digandakan lagi, maka menyebabkan kesukaran kepada orang yang nak melaksanakannya, kan? Nak qadakannya. Dan Nabi SAW tidak suruh mengqadakan solat, itu pun sudah cukup, sudah dianggap sebagai sunnah, kan? Sudah menjadi sunnah. Dan hadis ini juga cara jawapan Aisyah terhadap orang yang nak tanya jenis berdebat. Orang yang suka tanya jenis berdebat-debat ni, orang yang suka tanya jenis ayat dia lah, macam nak berdebat, ayat macam nak macam nak balah lah, kan? Ayat jenis nak berdebat gini, diingkari oleh Aisyah. Diingkari oleh Aisyah. Kerana soalan-soalan sebegini tak elok. Soalan biarlah soalan yang betul-betul untuk ingin mengetahui ilmu. Kalau ingin mengetahui ilmu itu tak mengapa. Sebab tu bila diberitahu bahasanya dia tu hanya semata-mata nak tahu ilmu, maka barulah reda daripada Aisyah. Aisyah pun bagi jawapan. Dan daripada hadis ini nak beritahu, bila kita mengetahui sesuatu, maka kita memberi penjelasan kepada orang lain supaya dia tu faham apa yang dia pelajari. Habis itu. Kita sambung selepas pada ni lah. Sampai habis sini dulu. Selepas pada ni kita masuk kitabus solah. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.